Rumah pemimpin dibakar, bekalan makanan dan elektrik terputus, stok petrol habis, rakyat mengamuk. Situasi di Sri Lanka teruk. Bagaimana boleh sampai ke tahap ini? Apa salah mereka dan apa pengajaran yang Malaysia boleh ambil? Jom kita selidik. Sebelum ini heboh, sebuah pelabuhan di Sri Lanka tergadai kepada negara China dek kegagalan negara itu membayar hutang. Banyak sekali projek mega yang hanya menguntungkan kroni akhirnya menjerat seluruh negara ke kancah kekacauan akibat hutang negara yang terlampau tinggi. Pemimpin Sri Lanka pula menjanjikan sistem cukai yang tidak masuk akal hanya untuk memancing undi pilihan raya. Akhirnya mengecilkan pendapatan negara sehingga tidak mampu membayar hutang negara yang semakin meningkat. Keadaan ini diburukkan lagi dengan beberapa dasar kerajaan yang tergesa-gesa dijalankan tanpa mengambil kira kesediaan rakyat seperti pengharaman penggunaan baja dan racun kimia dalam sektor pertanian di Sri Lanka. Keadaan ini telah menjatuhkan pengeluaran beras, sayur dan tanaman lain secara mendadak kerana petani belum bersedia untuk menjalankan perniagaan organik secara total. Akhirnya negara itu sangat bergantung kepada bahan makanan dari negara luar. Namun akibat keadaan kewangan negara yang sangat rapuh, tidak ramai yang mahu berniaga dengan negara itu. Pandemik yang melanda seperti sakaratul maut yang menjemput negara yang terkenal dengan sektor pelancongan dan sumber tenaga asing. Sempadan ditutup, pendapatan negara semakin meruncing dan akhirnya runtuh. Sebenarnya resepi musibah ini semua ramuannya sudah ada di Malaysia. Hutang Malaysia semakin meningkat mencecah 1 trilion ringgit diburukkan lagi dengan hutang 1MDB yang dijamin kerajaan perlu dilunaskan tanpa sebarang hasil kepada negara. Simpanan rizab negara juga semakin menipis dari 136 bilion ringgit pada 2012 turun ke 113 bilion ringgit pada 2022. Jumlah ini sebenarnya hanya cukup untuk membayar 4 bulan keperluan import negara jika tiada penambahan rizab. Status negara sebagai pilihan untuk berniaga juga jatuh teruk kerana kehilangan keyakinan pelabur dan bank antarabangsa setelah skandal rasuah yang begitu membara. Mereka lebih senang berniaga dengan negara-negara jiran kita yang lebih telus dan jujur. Rakyat Malaysia dan pemimpin perlu bekerjasama untuk mengelakkan kita jadi seperti Sri Lanka. Desaan untuk kembalikan GST dan penarikan subsidi petrol secara tergesa-gesa pastinya akan membebankan rakyat yang kini sudah cukup terkesan dengan kenaikan harga yang melampau. Jangan nanti pemimpin sedap makan kek, rakyat hanya makan sedaknya saja.